Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sudah terang lagi bersuluh, apa saja yang boleh ditunggang oleh sebuah parti ini, dia akan tunggang. Walaupun perkara itu berkait dengan isu antara bangsa. Lebih menyedihkan lagi, tangan itu lebih cepat daripada otak yang berpikir. Hantaran lebih cepat daripada pertimbangan yang sewajarnya. Seperti juga dalam banyak kes fitnah, cakap dulu, sudah fitnah, baru minta maaf. Tapi sebelum masuk ke mahkamah, tiada pun permohonan maaf. Selepas sudah bermula perbicaraan, rasa-rasa boleh kalah, lalu minta maaf. Itulah yang sering terjadi. Kepada beberapa pemimpin daripada pembangkang, khususnya sebuah parti ini. Hari ini, lukisan karikatur monyet, kambing dan biri-biri pas malukan negara menyimpang dari tuntutan Islam. Seorang daripada pemimpin dalam Pakatan Harapan menyelar tindakan menyebarkan karikatur monyet, kambing dan biri-biri itu dalam isu berkait dengan perang antara Thailand dan juga Kamboja. Perbuatan ini betul-betul amat memalukan negara. Dan menjadi persoalan, bagaimana jika negara kita ini dipimpin oleh orang yang bersifat seperti ini? Setiausaha politik kepada Menteri Keuangan Muhammad Kamil Abdul Munim menyifatkan pembangkang lebih rela melihat kegagalan daripada mengiktiraf kejayaan gencatan senjata Thailand Kamboja yang membanggakan negara. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, sila tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar "Kami benci kebodohan". Saya perkenalkan dulu kepada Anda semua, ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit karena daya imun badan kita yang bodoh dan tidak kuat lagi. Dalam tubuh badan kita ini ada imun badan. Imun itu bertindak seperti sekumpulan tentera menjaga dan melindungi badan kita. Imun badan juga seperti seorang dokter yang merawat dan menyembuhkan kita daripada semua jenis penyakit dan menghancurkan akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Imun badan kita lah yang menyembuhkan kita. Dengan adanya peningkatan daya imun badan, dididiknya imun badan menjadi bijaksana, kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Terapi imun ini meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%, dan lebih penting lagi, terapi imun ini juga diiktiraf oleh dokter-dokter yang ada di seluruh dunia dan di Malaysia. Produk ini penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran, juga lulus KKM, diperakui halal, dan juga ini mungkin jawaban kepada doa Anda selama ini. Jangan abaikannya. Saudara, Ketua Setiausaha Politik kepada Menteri Keuangan berkata, kenyataan Ketua Penerangan PAS Ahmad Falisari yang mempersenda mesyuarat khas dipengerusikan Perdana Menteri di Putrajaya semalam sebagai politik sempit dan perlu ditolak. Kita tidak boleh benarkan suara-suara sumbang ini terus menjadi liability kepada nama baik negara. Tindakan mereka jelas tidak patriotik dan memalukan negara. Tuntutan Islam yang sepatutnya meraihkan perdamaian disanggah dengan kebencian politik yang membuak. Ini jauh menyimpang dari ajaran dan tuntutan Islam, katanya menerusi hantaran di laman X rasminya hari ini. Dalam masa sama, Kamil menegaskan bahawa peranan Malaysia khususnya Perdana Menteri sebagai peneraju dan arkitek keamanan serantau bukan soal parti atau politik individu, sebaliknya melibatkan maruah negara. Ini soal peranan Malaysia sebagai pemimpin yang disegani di rantau ini. Dunia menyambut baik usaha ini dari Presiden Amerika Syarikat, Presiden China sehinggalah ke seluruh komuniti ASEAN. Tetapi pembangkang kita pula memilih untuk menjadi sinis dan pesimis, kata beliau. Menurutnya, pembangkang lupa semasa mereka berkuasa tiada satu pun kejayaan diplomatik seumpama dan sebesar itu berjaya digerakkan. Kini apabila Malaysia di bawah kerajaan Madani
berdiri megah, menegak serta melakar diplomasi di persaudaraan antarabangsa dan memain peranan aktif menyelesaikan pertelegahan, pembangkang memilih untuk menyemai kebencian dan dendam kesumat tambah kamil lagi. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Satu persatu tindakan yang tak masuk akal mulai terdedah selepas himpunan turun Anwar. Tindakan mereka yang terlalu bencikan keamanan dan juga coba menghasut rakyat terus membenci Anwar makan diri. Hari ini kita bercakap lagi tentang tindakan Fadli Syari, ahli parlimen daripada PAS yang menghina. Tindakan Anwar Ibrahim menjadi orang tengah, kebetulan pula sebagai pengerusi ASEAN di dalam mententramkan dan juga mendamaikan dua buah negara, yaitu Thailand dan juga Kamboja. Daripada Fatih Aris, saya tidak fikir YB ini faham permasalahan yang timbul daripada perlambangan yang disebar di Facebooknya. Beliau mungkin mahu memperkecil musuh politik partinya, Datuk Seri Anwar Ibrahim, sehingga terlupa isu ini bukan isu tempatan. Dengan berhujah, beliau tidak perlu memohon maaf kerana isu itu sudah diadu kepada polis. Beliau sekali lagi terkeliru. Biar saya cuba jelaskan. Kita hurai satu persatu. Peribadi lawan jawatan Ketua Penerangan PAS. Kedua, orang lekehkan daripada Pasir Mas lawan ahli parlimen Pasir Mas Pembangkang. Ketiga, Malaysia menentang dua jiran ASEAN. Keempat, Anwar sebagai Presiden PKR menentang Anwar sebagai Perdana Menteri Malaysia, kebetulan pengerusi ASEAN. Kelima, adab di Facebook bertentangan dengan laporan polis. Keenam, muat naik beberapa hari sebelum gencatan, menentang padam imej beberapa jam selepas gencatan. Ceritanya mudah, YB. Bayangkan imej 3 haiwan itu tersebar dalam kalangan rakyat, pegawai dan pimpinan politik Thailand dan juga Kamboja. YB pikir mereka akan ketawakan si monyet yang cuba mendamaikan, atau mereka rasa terhina dengan imej kambing dan biri-biri. Bayangkan mereka tahu YB ini seorang pemimpin parti penting dalam parti Islam. Apakah tanggapan mereka pada parti YB? Apakah mereka akan puji keberanian YB mengkritik pemimpin negara sendiri? Atau mereka rasa tersinggung atas pelembangan itu? Sebelum kita teruskan, sila tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar "Kami benci kebodohan". Sekian, saya akan kongsikan dengan Anda sekalian. Ini terapi imun Transfer Factor for Life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit karena daya imun badan kita yang jadi bodoh dan tidak lagi kuat serta tidak bijaksana melawan penyakit daripada dalam tubuh badan kita. Secara umum dan ringkasnya, imun badan kita itu ialah sekumpulan tentera yang menjaga dan melindungi tubuh badan kita. Sekumpulan tentera yang menjaga dan melawan penyakit dalam tubuh badan kita. Ia juga adalah seperti seorang dokter yang merawat penyakit daripada dalam tubuh badan kita, lalu kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Tetapi apabila imun badan lemah, kita kena penyakit dan tak sembuh daripada penyakit. Tapi apabila terapi imun Transfer Factor ini mendidik dan merangsang imun badan kita, kita jadi kuat dan sehat. Dapatkannya melalui nombor telefon yang tertera. Dan ini adalah produk penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran, dipersetujui dan berakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia, halal dan juga lulus KKM. Dapatkannya sekarang. Mungkin ini adalah jawaban doa yang Anda doakan selama ini yang dihantar oleh Tuhan. Saudara, kita teruskan ulasan kali ini. YB, tragedi ini konflik bersempadan atau bersenjata di sempadan. Tiada siapa yang gembira
dan bertepuk tangan. Ia mendatangkan malapetaka pada rakyat terbanyak dan mereka berharap pemimpin segera berdamai. Perselisihan ini bukan isu perselisihan wayang kulit atau kuda kepang datang dari Indonesia atau Malaysia, atau perang di media sosial, isu nasi goreng berasal dari Singapura ataupun Malaysia. Malah, dalam isu budaya sekecil itu, seseorang ahli parlimen dan pemimpin parti mesti cermat dan sensitif. YB tidak boleh melihat diri sendiri sebagai seorang biasa yang melepak di pasar Pasir Mas. YB mewakili nama baik parti dan mewakili nama baik Parlimen Malaysia. Di atas pertimbangan ini sahaja sudah cukup untuk YB mohon maaf. Lagipun, YB sudah padam coretan Facebook awal malam tadi. Apa makna tarik balik coretan itu tanpa mohon maaf dan penjelasan sewajarnya? Jangan kelirukan permohonan maaf dengan siasatan polis. Siasatan polis satu hal, permohonan maaf satu hal yang lain. Maaf itu menunjukkan kilap bahawa YB tersasul letak imej tersebut. Maaf itu akan melunakkan sebahagian hati YB. Boleh menaikkan imej parti YB kalaupun nama YB sudah sedikit tercalar. Jangan takut dicela musuh-musuh YB. Mereka akan tetap kecam YB walau bagaimana baik YB cuba rasionalkan. Saya nampak dalam kes ini YB banyak kali terkeliru. Misalnya seperti 6 poin yang saya senaraikan. YB keliru tentang siapa Anwar, poin keempat, atau apa peranan Perdana Menteri, poin yang ketiga. Malah, saya nampak YB keliru siapa sebenarnya diri YB, poin 1 dan 2. Poin 5 dan 6 menunjukkan lagi kekeliruan tersebut. Saya faham kemarahan YB terhadap Anwar Ibrahim, Perdana Menteri ke-10, PKR atau Pakatan Harapan. Ramai di media sosial ini geram dan meluat, sama ada berasas atau tidak. Tetapi sebahagian besar persoalan itu isu tempatan. Sekarang isu antara bangsa atau isu serantau. Jadi, sebagai ahli parlimen kepada sebuah parti pembangkang yang kuat dan wibawa, perangai YB ini memberi imej negatif kepada parti dan negara. Setakat itulah sahaja nasihat saya untuk YB. Saya faham memang ramai pembenci Anwar mahu malah berdoa agar beliau gagal. Gagal urus ekonomi, gagal tarik masuk pelaburan, gagal majukan ASEAN atau gagal damaikan konflik serantau. Tapi kena ingat baik-baik. Gagalnya beliau sebagai Perdana Menteri tidak sama gagalnya beliau sebagai Presiden PKR. Gagalnya Anwar sebagai Perdana Menteri bermakna gagalnya kita semua. Jadi, kita perlu rasional dan tahu meletakkan sesuatu biar kena tempatnya, biar cerdas, kata hantaran dalam Facebook oleh Fatih Aris Omar. Saudara, hari ini kita juga telah mendapat berita bahawa Fadli Syari, Ketua Penerangan PAS, telah pun menyatakan beliau tidak akan mohon maaf. Beliau enggan mohon maaf berkait dengan isu kambing, biri-biri dan monyet. Beliau memberikan penegasan, saya menyerahkan kepada polis sebab sudah ada laporan. Saya tidak berhasrat minta maaf. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.